itulah yang berlaku. Jawatan yang sama tapi skill set berbeza. Kalau dulu 10 skill set, sekarang hanya 6 sahaja yang relevan. Lagi 4 kena skill set yang baru. So itu menyebabkan antaranya dah belajar tapi bila nak cari kerja tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut pandang lain adalah ini okey. Kalau ada orang KPT boleh tu top up point lah. Silibus KPT di IPT, di Mesti Awam, di College Community, di KPM, College Mara sebagainya, IPMA ke, Institusi Pendidikan Mara, soalan saya bila dibuat? Pertama. Yang kedua, bila review? Silibus itu melahirkan graduan yang berbeza. Contoh, dia macam kilang. Kilang output dia adalah segi empat tepat. Tapi bila pasaran berubah, maka industri pasaran tak nak segi empat tepat dah. Dia nak segitiga contoh. Maka kilang ni masih lagi guna blueprint yang sama, masih lagi guna mock yang sama, masih lagi guna mold yang sama, produce segi empat. So, siapa yang nak kena tukar graduan segi empat ni jadi segitiga? Last sekali graduan sendiri kena dead. So, itu antara perkara yang menyebabkan susah cari kerja ataupun lawakan. Okay, dua. Ketiga, kita kena okey, ni kasar sikit lah. Saya kongsi je lah. Di pihak IPT, mungkin dengan izin tuan-tuan, kalau anda pernah tengok ada billboard yang dia bagi tahu apa? Dia tahu kami universiti swasta yang jamin 100% keboleh pasaran graduan. Mana kata grad daripada universiti kami 100% dapat kerja. Pernah tengok tak? Mesti mana? Saya tak nak sebut lah IPTS. Tapi ada tak Mesti Awam yang berani claim macam tu? Alright. Bila kita telusuri lebih dalam, bila kita dapat info dalaman, IPTS tersebut almost 90% and above lecturer dia, tenaga pengajar dia adalah orang industri, which means mereka tahu apa industri nak, mereka tahu apa trend dalam industri, mereka tahu apa demand semasa di mana akan naik. Alright, which means mereka boleh alter silibus, pendekatan, approach, teknik belajar, subjek belajar untuk menepati kehendak industri. Right. Now, dalam universiti yang biasa, berapa persen orang industri dalam universiti tersebut? Jika kurang ataupun kurang engagement, maka universiti tersebut disconnect dengan industri. Menyebabkan ataupun fakulti tersebut disconnect dengan industri. Menyebabkan mereka tidak tahu apa demand sebenar-benarnya. Akhirnya, bila update silibus dia tidak menepati kehendak pasaran tadi, yang nak segitiga. Akhirnya hasilkan juga segi empat. Contoh, salah faham jadi segi lima contoh. Itu bahasa paling mudah lah. Right? Itu 3 poin kot secara ringkas. Wallahualam. Boleh membantu? Keboleh pasaran, lepas tu orang dalam IPTS tu adalah orang dalam industri. Macam tu, Nik Akmal. Sekali lagi Pak. Keboleh pasaran tu. Adakah dekat IPTA tu kekurangan elemen ini? Soalan yang menarik. Okey, sambil-sambil bro Nik Akmal cerita ni, sambil-sambil saya nak tweet ni sebab benda ni agak penting. Okay. IPTS, orang industri, dia boleh adapt, dia boleh berubah, yang graduan yang keluar tu boleh terus dapat kerja. Tapi IPTA tak ada elemen ni. IPTA nak kata tak ada, dia ada. Tapi tidak se-agresif IPTS yang ada claim tadi. 100% graduate employability GE ataupun keboleh pasaran graduan. Alright. Okay, Brother Nick teruskan bentang. Saya nak tweet benda tu tadi. Boleh. Sila. Alright. So, tentang keboleh pasaran graduan, begini tuan-tuan cik puan keboleh pasaran graduan ni, kalau siapa yang fresh grad tahulah, kena isi apa? SKPG. Kalau nak ambil jubah, kena isi dulu. Tak isi, tak boleh ambil jubah. Kan? So, feedback yang anda isi tu, itulah yang diukur oleh pihak universiti dan kementerian untuk mengukur keboleh pasaran. Makna kata, anda habis final paper, sampailah ke majlis graduasi dalam tempoh 6 bulan ataupun 8 bulan, dapat kerja ke tak? Pertama. Yang kedua, ada sambung belajar ke tak? Ketiga, ada buat kerja part-time ke tak? Mana-mana 3 perkara tersebut, kalau anda buat, anda dikira sebagai dah capai keboleh pasaran.
pasaran. Walaupun kerja part time, walaupun sama belajar. Jadi antara universiti, data ni tak dibentangkan apabila dia datang dalaman sajalah. Antara universiti dalam Malaysia ni memang dibentangkan berapa persen keboleh pasaran setiap universiti memang dibentang oleh kementerian, dan mereka pun di pihak Kementerian KPT pun memang panggil setiap 2 bulan, 3 bulan untuk meeting ketua-ketua pengarah keboleh pasaran di setiap universiti untuk bentang apa yang berlaku, apa update, apa dana. So benda tu memang diukur. Cuma saya boleh bagi teaser sikit lah kat sini. Anda mungkin tengok dekat QS ranking universiti kan. Universiti nombor 1, Universiti Melaya, QS ranking 62 dalam dunia, naik 5 carta. Universiti Research University seterusnya naik 3 carta. Tuan-tuan, itu QS ranking, bukan GE ranking. Dia tak sama. Dia berbeza. So, orang dalam tahulah berapa. Saya tak boleh nak dedahkan sebab ni public. Sebab benda tu adalah info dalaman. Orang-orang universiti tahulah. Saya pun bergaul dengan rapat dengan mereka, saya pun dapat ranking tu lah. So, saya nak bagi tahu di sini, kalau anda nak pilih kos, nak pilih universiti, pastikan anda tahu nak kerja apa dulu. Cara dia adalah bukan pilih kos, baru cari kerja, bukan. Kita pilih kerja, baru cari kos apa aku nak belajar untuk bekerja dalam bidang tersebut. Itu Alright, Jad. Ini poin penting ni. Ini poin penting. Kita, bila kena ada mindset ni? Sebelum masuk kos tu? Sorry, putus tadi. Mana? Bila nak kena ada mindset ni? Habis SPM dah kena ada mindset macam ni lah? Yes, precisely. Saya berlega di sekolah-sekolah elit MSMSDT nak bagi tahu masa mereka habis SPM lah biasanya bagi tahu untuk sesuai. Barulah buat pilihan PO. Okay, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Dan macam mana nak tahu aku minat apa, talent aku dekat mana, kompetensi aku kat mana, aku ni jenis apa? Dekat sekolah menengah dah ada dah benda ni, kita panggil sebagai psychometric test ataupun kita panggil sebagai RISEC Holland Code. Sejak tahun 2000 tu dah benda ni dah wajib dah. So pelajar tingkatan 45 tak ada isu benda ni. You should know your RISEC Code, Holland Code. Yang ni adalah budak tak peduli pun betul. So kalau siapa dengar di sini masih lepasan SPM yang baru ni, rujuk balik kaunselor anda, tanya anda minat kat mana. Lepas tu tahu pekerjaan apa anda nak kerja sesuai yang anda boleh perform. Baru pilih kos. Sebab ramai yang buat silap, pilih kos dulu, baru cari kerja yang apa aku boleh dapat. Itu memang sakit lah. Sebab end result dia tak kena, flow tu tak kena. Begitulah. Okey. Saya dah dapat 2-3 poin yang sangat-sangat menarik. Saya sendiri tak ada mindset macam tu lah bro. Saya sendiri, saya lepas habis SPM tu, aku rasa aku ada bahasa Cina yang best ni, baik aku teruskan belajar dekat China. Saya punya mindset macam tu. Tapi, boleh tak bagi contoh yang jadi depan mata bro, yang mana mindset begitu berjaya? Maksud saya, dia nak jadi seorang, apa? Bro cuba bagi contoh. Yang betul-betul success story dalam contoh yang bro bagi tadi tu. Jangan banyak sangat nak pilih siapa. Okay lah, mari dah kita ambil seorang. Dia nak jadi pelik sikit. Dia nak jadi what we call is nuclear scientist. Alright. Wow. Macam mana cari kerja tu? Bila saya tanya nuclear scientist, tahu tak kerja apa? Dia boleh explain nitrogen macam mana, buat atom macam mana fungsi nuklear. Bukan buat bom nuklear ni. Nuklear ni boleh digunakan dalam pertanian. Macam mana kita nak kacuk, kita nak buat mix yang baru, guna nuklear. Guna knowledge nuklear. Macam, menarik. Dia boleh explain tak tu. So, dia memang jelas lah nuclear scientist tu macam mana. So, daripada situ, baru kita tanya, so nak belajar kat mana? Nak kerja kat mana? Baru dia boleh explain. Okey, dekat Malaysia ni ada 1, 2, 3 universiti. Saya target contoh dekat mana. And then saya nak kerja dekat Institut Nuklear Negara. Dekat situ ada research, ada bahagian R&D. So itu target saya yang utama. So eventually sekarang sambung belajar dekat mana lupa dah. Dia budak perempuan. Budak TKC. So sekarang dah final year dah. So alhamdulillah along the way tu very clear apa dia nak. So bahasa mudah dia,
saya bagi bahasa mudah kalau macam saya lah ataupun kita yang tak boleh nak skor kan, contoh kita sekolah menengah tak boleh nak skor ataupun IPT tak boleh nak skor, tapi kita ada subjek yang memang kita minat, memang yang aku boleh pergi lah subjek ni, aku boleh pergi lah subjek ni, sebab itu memang kepakaran, talent kita, kelebihan kita kat situ barangkali. Alright, contoh saya dulu subjek calculus memang jam keren and engineering, subjek calculus mampus, tapi subjek heat transfer, thermodynamic boleh pergi so bila kita tengok sebenarnya rupa-rupanya bila kita minat subjek kita rasa boleh pergi tu, dia sebenarnya dah tally dah dengan kompetensi kita dan juga kerja apa yang kita boleh target nanti. Sebenarnya dia dah inline dah, sebenarnya boleh nampak dah waktu belajar tu. Ada subjek boleh pergi, ada subjek tak boleh pergi. Rupanya itulah kekuatan kita. So eventually, kalau kita nak target jadi nuclear scientist, walaupun kita tak boleh score, contoh kita belajar 100 subjek, tapi kita boleh skor 70 ke 80 subjek yang betul-betul related dengan nuclear scientist. Sebab kita faham, kita subjek IPT ni tuan-tuan, kenapa sampai 3 tahun, 4 tahun? Sebab ada requirement QS ranking, ada requirement MQA, ada requirement daripada jabatan ni. Akhirnya jadi 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini kisah panjang lah. Tapi IPT lain mungkin 2 tahun, di luar negara, dia potong-potong silibus yang tak penting. Potong-potong, mana yang relevan sahaja. Tapi kita banyak requirement kita nak. Sebab apa? Nak dapat pengiktirafan ni, anugerah ni, ranking tu, akhirnya dia panjang. Nah, ini kisah lain. Tapi saya nak bagi tahu adalah bila kita minat sesuatu pekerjaan, kita tahu kita nak fokus subjek mana. Dengan izin, saya ada kenalan mechanical engineer, bila pergi intern baru nampak nak kerja apa. So apa yang berlaku, dia boleh pilih majoring pertama. Yang kedua, dia boleh fokus subjek, dia skor gila-gila subjek tersebut, contoh subjek otomotif, akhirnya dapat direkrut bekerja dengan Proton. Subjek dia otomotif tu sangat perform. Subjek lain biasa-biasa, average, cukup makan. Sebab dia tahu dia nak kerja ke mana. So by default dia boleh jadi macam tu. Alright, so hopefully macam itulah tuan-tuan. Itu ideal case. Tapi faham kat dunia ni tak semua ideal case. Anyway, try arrange lah perjalanan supaya jadi lebih baik. Okay, tweet saya dah tweet ni dan dia punya retweets tu makin lama makin naik tau. Dan saya rasa sebab benda ni memang sangat-sangat menarik. Saya first time saya dengar dan saya rasa ramai yang perlu tahu, especially yang budak-budak yang baru habis SPM ni. Boleh tak brother Nick Akmal teruskan lagi 5 ke 10 minit untuk angle ni dulu. Angle lepas SPM. Jangan cari course dulu sebab saya rasa budak-budak saya rasa zaman sekarang pun sama je. Dia habis SPM, okay aku nak masuk course ni. So itu a little bit of wrong mindset bro. Kurang tepat. Nanti menderita sikit. Baik. Boleh tak teruskan lagi dalam 5 minit tambahan untuk angle ni? Alright, baik. Disebabkan sekarang musim lepas SPM lah, so I believe this is the correct time untuk kita share benda ni. Baik tuan-tuan. Akan biasanya dilema orang nak pilih kos ataupun nak pilih kerja ni, dia akan tertanya-tanya. Nak pilih kos apa, nak pilih kerja apa. Begini tuan-tuan, saya bagi rujukan Rujukan pertama adalah kita tahu minat. So yang tu anda boleh cari dengan kaunselor, buat Rysat Code, Holland Code, Psychometric Test, ujian minat kerjaya, Profesor Sidik Noah tu, inventory warna dan sebagainya. Itu boleh dibuat dengan sekolah. Dah ada dalam silibus Kementerian Pendidikan dah. Yang kedua adalah kita kena kaji pasaran. So macam mana nak tahu pasaran tuan? Saya bukan orang industri. Okey, begini. Baca research paper yang orang buat unjukan. Orang buat prediction. Contoh World Economic Forum. Dia buat apa? Dia buat unjuran 2021 hingga 2025, apakah pekerjaan yang akan naik. Itu untuk dunia, tetapi untuk Malaysia, kita mungkin terkesan sedikit sebanyak. Usually Malaysia ni kita akan delay 5 tahun sebab teknologi. So kalau dia kata 2020, Malaysia akan delay 5 tahun. Usually pattern macam tu, sama ada property ke apa ke, biasanya akan delay 5 tahun. Teknologi pun sampai lambat 5 tahun. Itu standard. Baik, saya tweet dulu. Malaysia akan delay 5 tahun. Baik. Alright. So kita boleh expect dah 2021, 2025 apa akan naik. Kita pun ambil kat situ. Tetapi tak boleh 100%. Kita kena double check dengan local punya research. Okey, local punya research dekat mana? Okey, ada dekat Talent Corp pada COL, Critical Occupational List. Dia keluarkan setiap tahun research daripada Kementerian Sumber Manusia. Dia kaji apakah kerja-kerja yang hot tahun tersebut. Yang 2021 baru je keluar.
So anda boleh tahu setiap tahun ini kerja paling hot, ini kerja paling hot, ini kerja paling hot, ataupun bahasa kasar dia kerja paling high demand tahun tersebut. Alright. So kita boleh double check dengan local source. Kedua, kita boleh check dengan local source seperti recruitment firm ataupun macam LinkedIn. Mereka juga buat research yang localized untuk negara Malaysia. Apa in demand punya job. Ataupun tuan-tuan boleh tengok dekat My Future Job punya data, dia bagi tahu, okey, apakah pekerjaan yang paling banyak sekarang? Apa kategori apa? Bahagian servis ke, bahagian manufacturing ke, bahagian operation ke, customer service. Itu kita boleh dapat dan kita localizekan content, localizekan info. Daripada situ kita dapat sudut demand pasaran. So sekarang kita ada apa? Kita ada minat, kita tahu demand pasaran. Now yang ketiga adalah matching lah. Kekuatan aku kat sini. So ikut psychometric test aku boleh kerja 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sekarang brainstorm dengan mak ayah, tadi pasaran, okay, rupa-rupanya antara 5 tu 1, 2, 3 ni okay. Buat ranking, mana 1, mana 2 dan mana 3. Kemudian barulah kita pilih course. Okey, apa course aku nak ambil yang kena dengan satu ni? Okey, pilihan kedua ambil yang satu juga. Pilihan ketiga ambil yang satu juga. Nak pilih UPU kan letak beberapa pilihan kan. Kemudian pilihan kedua, pilihan ketiga. Begitulah caranya. So, kalau kita apply UPU, tak dapat dengan pilihan pertama, dapat yang kedua, ketiga ke sebagainya, still okey sebab dia dalam ruang lingkup yang kita boleh perform. Bukan ruang lingkup yang kita blur sotong, tak tahu nak buat apa. Itu yang berlaku sebab memang ramai pun tak dapat first choice. Itu biasa. Kan? Even first choice pun sebab ikut-ikutan. Maaf saya sebut di sini. Bagi mereka yang ada ibu bapa yang kita sebut ortodoks ataupun gaya lama, traditional punya style of thinking, which is tolong kerja anak-anak nak kerja 4 perkara, iaitu lawyer, doktor, engineer, arkitek. Nanti masuk kerja selamat ataupun masuk government. InsyaAllah selamat, gembira, mak boleh tutup mata dengan tenang. Contoh. Tolong kita kena bagi info-info yang kepada parent kita, kerja-kerja ini betul dia masih ada, memang dia selamat, tetapi ada kerja baru yang juga menjanjikan keselamatan ataupun in demand sangat tinggi. Contoh, bulan Februari, hujung Februari, awal Mac, ada career fair dibuat oleh Cyber Security Malaysia. Saya check bahagian cyber security, bahagian IT, network dan sebagainya ni untuk security. Fresh grad gaji 6,000 babe. Kat mana nak jumpa? Ini zaman dulu, zaman oil and gas dulu, gaji 5,000, 4,000 ni. Sekarang cyber security offer 6K. Saya kerja, buka iklan kerja, jumpa. Rupanya itu pasaran, kita sebut apa? In demand dalam pasaran. So, saya bagikan kepada tuan-tuan Cipuan. Pertama, kenal minat, kekuatan. Kedua, baca pasaran. Saya bagikan sumber yang tadi. Yang ketiga adalah connect the dot. Baru kita apply course. Wallahualam. Okey, Dik Akmal. 1,100 orang ni malam ni. Cuma 1,000. Okey. Yeah. Okey, ni Amal nak teruskan atau kita layan soalan daripada orang ni sebab dah mula masuk dekat saya punya. Kalau dah 1,000 tu kita layan dululah yang soalan-soalan. Yes. Okey, question untuk space. Salam Mac daripada Bal. Aku fresh grad biomed. Baru dapat kerja as a protege dekat pharmaceutical company. Next year, kontrak habis dan tak ada prospects langsung untuk sambung kerja dekat current company aku. Sekarang, while aku kerja ni, aku ambil master. Wow. Boleh tak tanya Nick Akmal, step apa yang aku perlu untuk prepare sebelum habis kontrak tahun depan? Oh. Brother. Protege. Nick Akmal, boleh? Boleh. Dia buat protege, kemudian takkan diserap. Lepas tu dia buat master, so ada preparation. Lama. Okey, baik. Nak cerita panjang ke cerita pendek? Sebaiknya cerita panjang sebab soalan lain belum masuk lagi. Boleh cerita panjang. Sebab rasanya contoh macam ni ramai ke bro, Nick? Sangat ramai sebab protege tidak menjanjikan diserap, terutama bagi JLC yang besar. Sebab protege ni dah lama. Dia nama-nama dia adalah SLIM, Skim Latihan 1 Malaysia, dilancarkan oleh Datuk Seri Najib pada 2009 tak silap. So dia dah lama dah. Maka JLC sorry. Protege apa tadi? Disrupt. Nama lama dia adalah SLIM, Skim Latihan 1 Malaysia. Dia dah lama dah. Datuk Seri Najib lancarkan pada 2009 kalau saya tak silap. Pada awal tu memang kadar serap tinggi. Tapi sekarang dah 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun dijalankan, kadar serap sangat rendah bagi syarikat yang besar. Tetapi bagi syarikat yang kecil, kadar serap mungkin tinggi, which is 50%, 60%. Bagi syarikat besar, contoh Petronas, TMB, Maybank ke apa ke, tabung haji, kadar serap mungkin below 5% or below 10%. Itu realiti yang pertama.
protege ke, nama satu lagi yang tak dijamin serap banyak sekarang inisiatif penjana. Mungkin dalam retweet Mac tu ada bagi tahu Timbalan Menteri KBS Tuan YB Wan Ahmad Faisal share banyak bantuan kerajaan. Betul? Itu program Place and Trade. Okey, protege ni adalah bapak dia. Apa maksud bapak dia? Place and Trade tu tiru konsep protege dibuat di pelbagai platform. Caranya adalah ambil orang tak ada kerja ni, bagi dia training 2 minggu, soft skill training yang related dengan industri, kemudian bagi dia job placement 8 bulan ataupun 6 bulan ataupun 12 bulan, kemudian release dia dalam pasaran. Dengan harapan dia boleh cari kerja sebab dah ada setahun pengalaman kerja. Dengan harapan dia lebih marketable dalam pasaran sebab dah bina skill dah setahun. Right. Itu adalah short term solution, bukan long term. It is a very good short term solution, but it never was a long term solution. Oleh itu, mungkin kita boleh bertenang untuk tempoh setahun. Data pengangguran mungkin cantik lah untuk tempoh setahun, but it's gonna peak again after that 1 year. Right. Mistake yang berlaku adalah kita mengharapkan ataupun graduan ni mengharapkan untuk diserap, which is not going to happen. Dia adalah untuk bantu anda dapat pengalaman kerja. Jangan harap diserap. Masuk program-program ni jangan harap diserap yang pertama. Sebab ada orang buat silap adalah dah ada kerja permanent kan, tapi syarikat biasa-biasalah, sebut dekat mak ayah kenal, sebut kat jiran tak boleh nak bangga, sebut dekat pakcik kedai kopi, kau ni apa tu? Tak boleh nak combine kan, tapi tiba-tiba dapat offer dah protege Petronas. Petronas sebut jelas kampung mana pun orang kenal. Maka tergila-gila nama syarikat besar ni, berhenti yang permanent, masuk yang protege, which is protege ni rendah lagi tahap dia tak confirm kerja. Itu kesilapan ramai yang buat. Protege tak confirm kerja Tak confirm kerja. Kadar serap pun mereka tak boleh jamin. So totally depend on company. The same goes for MyStep ke, program rintisan di bawah KBS ke, Place and Train ke, KPT CAT, KPT PACE ke, tak kisah apa nama inisiatif dia pun, dia tidak menjamin pekerjaan. Dia tak jamin serap. It's totally depend on the company. So jangan berhenti kerja permanent anda untuk masuk benda ni. Benda ni bagus untuk siapa? Bagus untuk orang yang terkapai-kapai nak cari kerja. Yang, ini susah, hantar 100 resume, tak dapat, hantar ni tak dapat, asyik kena reject. Mungkin CGPA aku rendah, mungkin aku ada masalah, mungkin macam-macam. So tak dapat kerja. Inilah cara terbaik untuk mereka asah bakat atau asah resume mereka. Program macam ni. Tapi bukan untuk orang yang dah ada fixed job. So kena faham, ada ramai yang buat silap ni. Dia dah ada fixed job, dia lompat, itu sayang. Kedua silap dia adalah dia join protege syarikat Petronas kan. Lepas tu habis Petronas tu, dia lompat protege Maybank. Habis Maybank, lompat protege TMB. Apa ke benda? Dia tak just protege ni dia link dengan GLC Protege ni bahasa mudah dia, mana-mana syarikat dalam Malaysia dapat kontrak dari kerajaan dengan amount tertentu, wajib spend 1% daripada projek tersebut untuk tampung pelatih protege. Faham. Thank you. Okay, ni Amal, soalan dah mula masuk. Okay. Saya bacakan daripada QST. Salam Mac. Saya third year degree student course chemical engineering. As we acknowledge, engineering is a scam. So which way yang paling selamat untuk jaminan dapat juga kerja? Okay, sebelum brother Nick Akmal jawab, adakah engineering ni satu scam? Ya atau tidak? Tidak. Okey. Masuk kepada jawapan yang panjang sikit. Okay. Engineering bukan scam. Cuma kita berlaku lambakan engineer dalam pasaran sebab kita tak adapt dengan demand industri pertama. Yang kedua, cuba tengok apa nama course dalam engineering. 10 tahun lepas, nama apa? Mechanical, electrical, chemical, oil and gas, sama je. So, industri dah berubah dah selepas 10 tahun. Especially lepas COVID. Kenapa tidak di-alter yang lebih khusus menepati pasaran? So, itu sebab berlaku lambakan. Kedua, kalau kita tengok data pengangguran graduan, majoriti yang menganggur yang ada degree. Itu fakta. Kita tak nak dengar orang politeknik diploma menganggur. Tak. College community keluar CJ menganggur. Tak ada. Bahkan tak cukup. Right. Yang menganggur banyak majoriti adalah degree holder. Kedua, daripada degree holder yang menganggur ramai-ramai itu, majoriti adalah engineer. Nak best lagi, Matt. Majoriti daripada ramai-ramai orang menganggur tu, banyak yang tukar kos. Majoriti yang tukar kos.
bekerja lain bidang. Majoriti pun engineering juga. Tapi demand dekat lokal Malaysia mungkin rendah. Dekat luar negara macam mana ni? Luar negara, saya tak berani kata rendah. Demand dia maintain ataupun naik sikit. Tetapi unit IPTA menghasilkan graduate engineering terlampau banyak. So graf dia tak sekata. Macam ni lah. Macam kos sara hidup naik laju tapi gaji naik sikit. Macam tu lah. Demand untuk engineering Malaysia ni naik sikit tapi production engineer kat Malaysia ni naik laju. Okey, sekarang ni kalau katakanlah saya dah tahun kedua, tahun ketiga dalam engineering. Apa nasihat Bro Nick Iqmal dekat orang macam saya ni? Pertama adalah back to basic, kaji balik demand ada kat mana. Yang kedua, kalau second year tak boleh nak tukar course sakit sebab dah halfway. What you can do is adalah tahu skill apa yang anda nak dalam pasaran. Saya bagi teknik spesifik spesifik teknik. Kumpul 20 iklan kerja yang jawatan anda nak. Contoh jawatan apa? Structure engineer, product engineer contoh. Ataupun design engineer, sales engineer. Ambil iklan kerja 20 jawatan yang sama. Tak kisah industri apa. Kumpul, letak depan mata, cari apa requirement yang berulang. Kita cari pattern tuan-tuan. Kita cari pattern. Daripada 20 tu tengok. Oh, ini requirement berulang 18 kali. Apa benda? Kena faham AutoCAD. Kena pandai AutoCAD. Contoh. Requirement berulang 17 kali berulang. Apa? Nak ada leadership. Contoh. Kita boleh rankingkan apa yang berulang banyak. Itulah kehendak industri untuk jawatan anda. Maka bila anda dah... Ini praktikal habis ni bro. Memang praktikal habis. Ini anda boleh pilih nak fokus subjek apa, nak ambil subjek elektif apa, sebab subjek elektif akan membantu anda masuk dalam pasaran. That is for sure. Terutama orang bidang agama. Orang bidang agama biasanya akan tergantung. Dia cakap apa? Bro, bidang agama nak kerja apa? Selain daripada mengajar, selain daripada ustaz-ustaz jabatan agama, ataupun travel and tour kan, jadi mutawif. Sekarang mutawif tak ada dah. So subjek elektif itu akan membantu tuan-tuan cik puan. Alright. Yang ketiga adalah anda kena equip diri anda dengan online course ataupun ambil peluang penjana-penjana yang banyak ni. Training professional cert yang tadi ajar kat universiti tapi industri nak. Benda ni ada di bawah penjana. Cari sendiri ataupun cari di bawah pusat kerjaya universiti. Sebab universiti dapat dana daripada kerajaan. Dia ada dua inisiatif. KPT PACE, KPT CAP. Dua ni nak bantu graduan untuk belajar professional cert. Harga RM2,000, RM3,000 anda belajar free je. Dan bila anda habis belajar tu, anda high demand dalam industri. So that is your practical things untuk buatlah kalau second year. Alright. Mantap. Wah, ni soalan panjang ni. Assalamualaikum Mac. Saya ada soalan untuk Nick Akmal. Kalau habis degree, better sambung master atau kerja dulu? By the way, saya student nuclear science UKM. Thank you. Kemudian saya diploma engineering, degree nuclear science. Kalau master saya tukar course lagi agak-agak susah kena cari kerja. Maaf banyak tanya Brother Nick Akmal, silakan. Baik Mari saya jawab Kalau tuan nak kerja dalam bidang teknikal, maka master is a scam. Oh ya ke? Kesilapan maha besar adalah nak kerja bidang teknikal tapi sambung master, which is your master. Okey, kejap. Saya nak tweet. Kalau nak kerja bidang teknikal, master is a scam. Okey, kejap saya tweet jap. Ini untuk konteks fresh grad lah, untuk fresh grad. Kesilapan terbesar adalah anda habis belajar, tak ada kerja, lepas tu anda sambung master dengan harapan dapat kerja. Itulah pembohongan paling besar atas muka atas planet bumi ni, planet Namek ke planet mana. Anda bagus sambung master kalau anda nak sambung bidang akademik, nak jadi academician, jadi lecturer, ataupun nak sambung bidang R&D, research and development. Itu bagus. Tapi master selain daripada tu, dia tak membantu pun. Especially orang bidang technical, engineering, architecture, doktor lain. Yang technical lah, yang technical. Apa yang orang technical perlu adalah professional cert. Pergi training dapat cert tu. Kedua, ada pengalaman kerja. Itu je dua perkara yang mereka nak. So master is not a good option. Ataupun saya berani cakap, it's a very bad option untuk anda sambung kalau anda nak pursue kerja dalam bidang teknikal. Baik. Thank you. Itu soalan yang jawapan yang padat juga tu. Okey, Muhammad Daniel harap puas hatilah dengan jawapan tu. Okey, soalan dah mula masuk. Banyak ni tak jawab ni. Salam Mac. Salam Mac. Aku dah setahun menganggur. Okey, kena baca slow-slow ni. Okay. Salam Mac, aku dah setahun menganggur. Lepasan microbiology. Since lepas belajar, aku kerja part-time je sebab kos aku tak ada demand. Sometimes rasa penat nak apply kerja yang berkaitan sebab rasa tak ada peluang dah. Aku pun dah setahun habis belajar.
Boleh minta pendapat Nik Akmal, tak perlu ke aku boleh minta pendapat Nik Akmal tak? Perlu tak aku putus asa? Okey, brother Nik Akmal, tamat. Sorry, saya tak dengar tadi putus-putus. Perlu tak apa yang terakhir tadi? Perlu tak aku berputus asa? Berputus asa. Mungkin brother, saudari Lily ni dia nak teruskan dengan dia punya microbiology tu, dia punya passion, apa yang dia belajar tu. Okay. Macam mana tu? Saya tak boleh nafikan lah. Kalau belajar microbiology tu memang mencabar sikit lah. Peluang dia tak banyak lah. Undeniable. Okay, baik. Sebelum Tuan berputus asa, Tuan, saya pesan yang pertama, Tuan kena kenal kekuatan Tuan. Tuan ni memang betul-betul minat bidang tu ataupun Tuan nak minat certain skill. Sebab ada orang, dia belajar microbiology ni sebab dia minat mengkaji. Tapi rupa-rupanya teknik mengkaji tu bukan boleh apply pada microbiology dia, tapi boleh apply pada niche-niche yang lain. So, apa yang dah bagus sebenarnya adalah analyzing or research skill. That skill can be applied at another job ataupun another position. So, you need to identify that first. Yang ni memang, kalau consultation ni memang apa? Kita kena tanya deep sikit. Sebab Tuan kena terima satu hakikat. Bila dah setahun menganggur Tuan kena activate emergency plan. What is your emergency plan? Adalah pertama, betul-betul serius cari kerja, gunalah kabel ke connection bantuan orang. Yang kedua, you need to consider tukar bidang pekerjaan. Sebab dah setahun dah, lama sangat dah. Biasanya orang kalau 6 bulan, dia dikira sebagai penganggur. Macam itulah. Kabel yang dimaksudkan Brother Nick ni macam mana? Ada maksud tersurat, tersirat? Kabel Okay, baik. Ini setiap kali aku buat video ni mesti ada orang kata kabel. Okay, baik. Kabel yang saya masukkan bukanlah guna kabel Papa Mega Holding, bukan Okay, kabel yang saya masukkan tuan-tuan cik puan adalah anda ada kenal tak lecturer anda, supervisor intern, supervisor FYP ataupun lecturer-lecturer yang bantu anda buat projek sebagainya. Approach balik mereka ni, tanya, Doktor, Tuan, Bos, Encik, saya sekarang ni mencari kerja bidang-bidang ni. Setahun dah. Saya memang minat bidang ni. Saya memang nak pursue bidang ni. Boleh bantu saya connect tak dengan orang industri ataupun ada kenalan tak yang boleh recommend kat saya? That what I mean by kabel. Kita tak ambil hak orang lain. Kita bukan guna surat ayah kita untuk kita dapat jawatan director. Tak, bukan. Tapi kita guna kenalan kita untuk buka peluang pada kita. Kenapa kembali kepada supervisor ataupun kepada lecturer? Sebab itu orang bidang tersebut, itu orang industri tersebut. Confirm mereka ada kenalan. So that's how you leverage your network. Right. Faham. Itulah kabel. Faham. Soalan daripada Raudah Ghazali. Salam Abang Mac, nak tanya. Currently tengah intern bidang account. So nak tanya, is it okay kalau tak dapat kerja dalam bidang course kita dan mohon kerja bawah protege sementara tunggu tawaran kerja? Atau patut ke kerja part-time in retail or any part-time? Thank you, Saudara Nick Akmal. Okay, baik. Saya pergi kepada asas balik. Cik puan kita ni nak kerja dalam bidang accounting. Okay, sekarang ada dua pilihan depan mata. Nak ambil protege tapi job scope tak berkaitan. Ataupun nak pergi kerja biasa-biasa dulu tapi job scope berkaitan. Now, timbang tara dia adalah tolong fikir untuk jangka masa panjang. Iaitu which one can develop your skill. Untuk peringkat awal setahun 2 tahun dengan izin ini kalau sesuai dengan konteks yang bertanya. Kalau tak ada komitmen kewangan yang tinggi, tak ada komitmen apa-apa, boleh guna teknik iaitu cuba bersabar sedikit, kerja biasa-biasa, mungkin gaji dibayar minimum 1,800 untuk degree, itu minimum dah degree. Jangan argue benda ni, saya tahu ada dibayar 1,400, sabar dulu, saya bagi tahu statement ikut peraturan dulu. 1,800 minimum untuk degree. Alright. Kemudian kita cari yang boleh kembangkan skill kita dengan laju. Alright. Tak kisah protege ke, tak kisah kerja biasa ke, kerja kontrak ke, freelance ke, which one can develop your skill fast. Sebab dalam tempoh setahun, 2 tahun, bila anda develop skill yang laju, demand anda akan naik dalam pasaran. Lebih baik daripada anda kerja shock masuk, gaji 2,000, 2,500, tapi tak develop skill. After 2-3 years, anda tak boleh pergi jauh. You stuck at the same place. So untuk graduan, your focus pada peringkat awal should be developing your skill and developing your network. Atau extending your network. Bukan fokus cari gaji dulu. Tapi gaji tu biar bermaruah lah. Atau gaji yang waras. Gaji yang rational. Right? So after that, please focus on skill
and network, barulah dia ada potensi untuk pergi jauh pada masa akan datang. Wallahualam. Nice. Okay, soalan daripada Aini Arius. Soalan saya, adakah program WBL di Politeknik untuk student ijazah teknologi kerja awam masih relevan sekarang untuk pencarian kerja? Pelajar semester akhir ijazah teknologi kerja awam Politeknik. Kerja tu apa, Nik Akmal? Kerja, KEJ. Kerajaan ke atau apa? WBL. WBL di Politeknik. Okay. WBL ni adalah work-based learning. Dia bukan macam intern. Dia attach dengan industri untuk tempoh yang lama iaitu setahun, dan orang industri akan cover syllabus. Itu kerjasama Politeknik dengan industri. Dan untuk makluman, WBL ni lah yang menyebabkan graduan Politeknik laku dalam pasaran. Itu realiti. IPT baru nak tiru. Okay, ini realiti dia. IPT baru nak tiru. Okay, baik. So, soalan dia apa tadi? Itulah, saya pun tak faham dia punya short form. Tapi tak apa, kita skip to next question sebab banyak ni masuk kat saya ni. Soalan daripada Izam Nazri. Salam Mac, aku graduate Politeknik Diploma Logistik dan dah 5 bulan menganggur. Woi. Lepas tu aku bro ni Akmal, percentage pengangguran dekat Malaysia berapa sekarang? Percentage 4.8, tapi tuan-tuan saya tak berani kata itulah nilai yang dah kena compete. Kalau bahasa mudah dia, pengangguran sekarang 780,000 plus minus. Tetapi kalau kita nak cakap 700,000 je menganggur, tak tepat. Sebab sebelum COVID 500,000, selepas COVID 700,000 je, 200,000 je menganggur. Kalau 200,000 je, tak adalah kecoh macam sekarang. Sebenarnya data yang tepat kalau kita nak baca pasal persaingan dunia kerja ni, tak boleh baca unemployed, kita kena baca underemployed. Underemployed adalah orang yang dia mencari kerja tapi buat sambil-sambil tu dia kerja part time, kerja freelance, kerja foodpanda, kerja rider, dia buat bisnes cookies, buat jual kerja, jual syakli. Mereka ini digelar ada degree kerja SPM, underemployed, mereka cari kerja. Jumlah sebelum COVID adalah 300,000, jumlah selepas COVID adalah 1.9 juta. Alright. Tak termasuk lagi dengan 300,000 fresh grad daripada IPT dan juga college community, tertiary level education, 300,000 setiap tahun. Now, combine tiga number tu jadi 3 juta orang bersaing untuk kerja. Itu realiti sebenar. So, kalau nak tanya pasal unemployment, saya suka hurai 3 number tu. Bukan employment saja. Kalau sebut unemployment, nampak seronok lah, 700,000 sikit je. Okay, nombor mana yang patut kita risaukan dalam 3 nombor tu? Mana patut risaukan? Yes. Yang patut risaukan sebenarnya adalah underemployed. Sebab tiga-tiga kena risau, dua ya, underemployed dengan unemployed. Sebab macam ni lah, istilah dia adalah orang tak bekerja ni, umpama negara ni kilang, ada mesin. Kita lah mesin tu, pekerja, rakyat ni lah mesin tu. Dan mesin tu kita tak operate je. Dia ada potensi, dia boleh produce output, tapi kita tak guna dia. Rugi tak? Sangat rugi. Mengurangkan income kepada kilang atau mengurangkan income pada negara. Income negara kita panggil ukur sebagai GDP lah. Okay. So, potential yang tak digunakan dalam negara ni sangat besar. Sebab itu, isu pengangguran dia bukan isu income rakyat, tapi dia akan bawa kepada isu ekonomi, kemudian dia bawa kepada isu masalah sosial. Contoh, tak ada income, maka berlaku jenayah, contoh. Atau berlaku income, apa nak buat? Kita akan melepak sini, melepak sana. Seterusnya ada apa lagi adalah bila bila tak ada income, kita akan buat kerja-kerja yang untuk survive dahulu. Akhirnya pernah berlaku ni, ada seorang prof dekat UKM, dia kata kerja tak bermaruah. Sebenarnya perkataan je salah, tapi konteks dia tu betul sebenarnya. Kita ada degree tapi kerja yang di bawah degree. Akhirnya potensi kita ni tidak diguna secara maksimum, negara rugi, ekonomi tak capai output yang sepatutnya. So that is about kes pengangguran lah, secara mudah. Mantap gila. Okay, sorry tak habiskan soalan Izam tadi. Salam aku graduate Politeknik Diploma Logistik dan dah 5 bulan menganggur. Lepas tu aku semalam jumpa offer dekat Instagram Ads, kursus untuk digital marketing. Nak tanya berbaloi ke aku pergi terus ambil sijil ni ataupun sambung degree? Program ni katanya under My Step. Apa tu My Step? Ataupun aku menganggur sebab salah cari kerja website. Brother Lee Akmal. Okay. Kawan kita yang bertanya ni ada masa 1 bulan lagi sebelum dapat title, iaitu dapat title penganggur lah. Macam seperti tahu tadi, cukup 6 bulan baru dapat title penganggur. Bila dapat title penganggur tu sakit lah. Baik. Kita panggil sebagai ada gap dalam resume. Baik. Cara yang boleh buat sekarang adalah tuan berada dalam industri yang sangat hot sekarang, iaitu logistik ataupun supply chain. So saya rasa ada potensi untuk dapat kerja, iaitu at least register diri pada 5 platform job portal. Saya ulang lagi sekali,
5 platform job portal. Benda ni teknik spesifik nak register yang mana, nak isi profile tu saya ajar dalam kelas saya lah. Kita kat sini content kita. Cuma at least 5. Okay. Kemudian apply banyak-banyak dekat situ. Alright. After apply ada teknik susulan. Jangan sekadar apply job portal je, ada teknik lain. Macam kita mengorak lah. Takkan nak bagi bunga je. Mesti bagi bunga, follow, stalk, support dia, wish morning, wish night. Akan banyak effort kan. So nak apply kerja juga mesti banyak effort. Teknik-teknik yang profesional. Yang tu cerita belakang nanti saya cerita detail dalam kelas-kelas saya yang akan datang ni, job saya masterclass. Tapi you need to put effort first. Okay. Kemudian utilize, pertama tadi job portal, 5 job portal. Yang kedua utilize network, kembali kepada network balik. Minta tolong lecturer balik, minta tolong supervisor balik. Okay. And then selepas itu tuan-tuan nak sambung degree, totally up to you. Kalau anda nak belajar dalam bidang digital marketing tuan-tuan, itu pun totally up to you. Kalau kena silakan, sebab digital marketing adalah peluang yang sangat besar dalam industri sekarang. Sangat high demand. Namun kembali kepada minat tuan dan juga talent ataupun kemahiran tuan. Are you comfortable with that? Alright. Kalau umur berapa tuan? Kalau umur muda lagi dan latihan digital marketing tu mungkin sebulan, you nak explore, silakan explore. Apa pun boleh patah balik lah. Alright. Wallahualam. Okey, Nik Akmal, saya rasa kita kena anjakkan sikit lah waktu ni sebab saya tengok angka orang pendengar makin lama makin naik lah sampai 1,007 dah sekarang ni. Oh, 1,007. Okey, saya tapis soalan bro Nik Akmal sebab makin banyak ni. Boleh. Salam Mac, saya dah masuk 5 bulan. Ui, pengangguran lagi ni. Saya dah masuk 5 bulan unemployed lepas saya quit saya punya previous job atas sebab basic saya too low as sales assistant and I got paid RM1,200 sebab saya graduate sustainable science, Allah, as also known as environmental science, tapi susah nak dapat kerja bidang saya. So saya tak kisah pun kalau kerja tak related dengan apa yang saya study dulu, tapi every time minta kerja diorang semua tak nak hire, alasan sebab background tak related. Saya stres, saya dah minta kerja tak dapat-dapat. Apa yang saya patut buat, brother Nik Akmal? Okay, apa yang tuan patut buat adalah pertama, guna teknik spesifik, cari requirement kerja. Kemudian pergi professional cert. Ketiga, kalau tak jumpa professional cert, pergi online course yang percuma. Online course percuma ni adalah method last resort untuk bantu resume kita nampak macam kena dengan kehendak kerja. Terutama untuk fresh grad. Kita kena faham untuk fresh grad, kita tak expect anda ada skill yang sangat tinggi, sangat mahal. Contoh, buat AutoCAD untuk engineer. Kita tak expect anda advance gila. Tak, kita expect anda tahu basic and then training kita akan bekalkan. Sebab nama pun fresh grad. Alright. So, pergi enroll online course yang ada ni, dah masukkan dalam resume, ia akan lebih membantu. Kena faham tuan kenapa kita tak dapat kerja ni tuan, bukan kadang-kadang memang ada salah graduan, ada salah pasaran, macam-macam. Tetapi cuba perbaiki yang ni dulu. Anda tengok iklan kerja, dia minta apa requirement dia. Macam ni analogi saya bagi paling mudah. Kita nak pinang anak orang. Okay, nak pinang anak orang. Jumpa bakal bapak mertua. Bakal bapak mertua kata, aku ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, aku nak menantu aku mesti agama baik punya. Kalau ada PU, ada imam muda, lagi plus point. Kedua, aku nak kerja stabil. Yang ketiga, aku nak rumah kau beli ke sewa ke, jangan jauh 3 km dari rumah aku, contoh. Maka kalau kita nak jadi menantu dia, kita kena tunaikan requirement dia ni, betul tak? Kena ada kerja stabil, kena pergi masuk dengan PU kan. Masuk imam muda, so beli rumah, sewa rumah, sewi-sewi pun jangan jauh daripada 3 km. Sama juga dengan syarikat. Dia ada requirement yang dia nak. Katalah, kita tak ada lah course ni, subjek ni, tak tahu apa benda ni. Kita boleh pergi, cara teknik paling ringkas, shortcut adalah pergi online course, belajar online course, percuma kat Coursera, Udemy, Ilatih, HRDF, bersepah. Saya sendiri pun pergi berbelas dah online course, just for refreshing, nak tahu lebih. Tak perlu bayar, pergi yang free. Alright? And then masuk ke dalam resume, dia akan nampak related. Okay. Kena ingat, calon yang perfect bukan calon paling banyak pengalaman, skor CGPA tinggi. Tidak. Calon yang perfect, tuan-tuan, adalah calon yang menepati dengan requirement dalam iklan kerja. That is the most perfect candidate yang kita nak. So, fungsi anda tulis resume adalah kita sebut resume anda adalah cermin kepada iklan kerja. Ataupun nak tulis resume itu, kiblat dia iklan kerja. Iklan kerja nak skill A, anda tulis resume, aku ada skill A. Iklan kerja ada skill B, tulis dalam resume, aku ada skill B. Oleh itu, metod begitu lebih
lebih menjadikan resume anda ataupun permohonan anda tu lebih preferable atau menepati kehendak syarikat. So it increase your probability untuk dapat kerja lah. Alright. Sekejap, saya nak tweet benda tu. Resume anda adalah kiblat. Iklan kerja adalah kiblat tulis resume. Iklan kerja adalah okey. Sekejap, saya tweet sekejap. Teruskan Enik Amal. Alright, so harap membantu tuan, baiki dulu kualiti permohonan kerja. Baiki dulu kualiti tu. Yang kedua, nak improve sedikit resume tu, pergi online course banyak-banyak. Itu akan membantu juga. Sebab banyak dah saya punya pelajar yang terdesak ni. So macam mana nak improve resume? Macam mana nak nampak match sikit? Okay tuan. So cara terdesak dia adalah pergi online course banyak-banyak. Lepas tu boleh letak dalam resume. So fungsi resume ni tuan bukan dapat kerja. Fungsi dia supaya dapat interview. Dalam interview kita boleh goreng, babe. Kita boleh goreng. Boleh goreng macam-macam. Kita tunjuk personality kita ni ceria, baik. Boleh belajar. Time tu kita boleh sembang kari punya lah. Sembang lebat, pokok tumbang, gajah terbang, semua boleh. Itu dalam interview. Tapi nak masuk interview tu resume bagi cantik, bagi matching dulu. Itu je lah. Allah. Okay. Best lah. Banyak benda best saya belajar ini. Brother Faiz Najmi, kalau boleh jangan tinggalkan kami dulu. Sebab pendengar makin ramai. Sebab saya jemput Brother Faiz Najmi ni nak bincangkan satu benda daripada tulisan saudara kita lagi seorang. Tapi tak apa. Thank you Brother Faiz Najmi sebab masih stay dengan kami. Enik Akmal, saya beralih kepada soalan lain. Boleh. Okey, jadikan iklan kerja baru tulis resume kita. Okey, saya dah tweet, kemudian banyak dah retweet. Sekejap, okey. Soalan daripada Kak Nis. Salam Mac, saya ada soalan berkenaan space dengan Nik Ahmad. Saya berminat dengan bidang pendidikan. Namun tak ada rezeki dan buat degree dalam kaunseling psikologi, bukan pendidikan. Dah habis belajar ni, dah grad universiti. Keluar jadi guru my step yang secara kontrak. Risau sebab memang tak tetap. Dah 3 tahun macam ni. Jadi macam mana? Satu-satunya jalan adalah dengan ambil DPLI DIPTA yang mana yurannya RM10,000 tapi open market and bukan dah confirm dapat tempat dalam KPM. Saudara Nik Ahmad. Panjang soalan dia. Faham, pendidikan ni memang sebenarnya untuk maklumat sejak 2019 lagi kami dah tahu dah bahawa pendidikan tak ada placement. Sebab itu siapa yang belajar pendidikan, anda final year kena buat 2 kali intern. Intern pertama, intern kedua tu buat di luar institusi atau dekat organisasi. So itu memang backup plan fakulti lah. Right. So bila berlaku sekarang, keadaan makin kritikal, position terhad. So what you can do tuan-tuan Cik Fuad, memang saya terpaksa minta orang pendidikan ni, you need to tanya diri sendiri. Are you really interested in pendidikan? And then kalau interest, kena explore bidang swasta. Sebab bidang swasta lebih menjanjikan peluang berbanding anda menanti placement. Alright. Kalau nak sambung DPLI itu diploma pendidikan ke apa? Yang tu saya kurang pasti. Saya kena verify dululah. I'm not sure that one. Saya kurang pasti sikit. But untuk pendidik, saya kena sampaikan berita sedih sikit lah. Memang placement sangat mencabar. Actually, since 2019 lagi. So, what you need to do adalah tuan-tuan, anda kena ada added value ataupun nak menonjol. Macam mana cara nak menonjol tuan-tuan? Kena ada benda ekstra berbanding orang lain. Contoh, anda pendidik dalam resume ataupun dalam performance anda tu, anda join NGO, contoh TFTN, Teach for the Need, bantu mengajar secara percuma orang susah. So benda itu menunjukkan anda ni really passionate. So bila anda nak apply dalam pasaran swasta, dia ada added value ataupun ada competitiveness, anda menonjol sikit. Kenapa? Dia pergi TFTN mengajar, ni memang budak berminat betul ni. So anda naik kat situ. Ataupun macam ada jadi macam apa? Cikgu-cikgu mengajar ni apa? Cikgu Fahdi ataupun cikgu yang comel tu. Atik komen ini apa contoh. Kalau dia lah cikgu, maka dia ada YouTube dia sendiri, ada rancangan sendiri mengajar macam tu. Itu sebenarnya bila kita present dalam interview atau mohon kerja, itu jadi added value. Menunjukkan this person, this candidate really passionate into teaching, which he or she secara volunteer buat benda macam tu. Walaupun tak ada hasil, tak ada apa. So itu cara anda nak jadi kompetitif dalam market bila anda apply dengan swasta. So untuk orang pendidik, saya terpaksa bagi tahu macam tu je. Alright, so memang mencabar. Last resort adalah kena explore bidang lain lah. Alright. Okey, saya nak tambah sikit memandangkan dalam konteks pendidikan sebab saya lama dekat China. Industri pendidikan ni memang boleh buat duit tau. Dekat China lah yang saya nampak.
At least orang-orang Mat Saleh ni, diorang kalau diorang tak boleh berjaya dekat dekat US, UK, diorang lari pergi China jadi cikgu dekat sana, dia punya gaji sampai 5 angka tau jadi pendidik English. Macam Nick Akmal cerita tadi, added value macam cikgu yang selalu betulkan bahasa Melayu kita tu dengan cikgu Fadli tu. So platform media sosial ni banyak membantu lah, betul tak brother Nick? Sangat banyak untuk kita stay kompetitif. Nice. Okay. Kita beralih kepada soalan lain. Assalamualaikum Mac, maaf bertanya. Apa pandangan Tuan Nick Akmal tentang lambakan graduan dalam bidang IT dan computer science? Walaupun kita ke arah industri 4.0, masih berbaloi ke kalau kami teruskan dalam bidang teknologi dan sebagainya? Terima kasih Tuan Nick Akmal. Okey, menarik Ini yang menarik juga ni soalan saya Ambil kos computer science, kerja apa? Kerja terlampau banyak sebenarnya. Computer science tu sangat basic. Computer science kerja terlampau banyak. Dia boleh pergi banyak cabang sebab dia tak spesifik. Dia ada pro and con. Pro dia adalah dia boleh mencapah banyak bidang. Tapi con dia adalah disebabkan banyak bidang boleh pergi, so knowledge dalam industri yang spesifik tu sangat minimal. So apa yang berlaku, mereka yang cemerlang dalam bidang computer science ni, contoh dia pergi ambil network, contoh dia kena explore skill ataupun ilmu dalam bidang network on their own. Sama juga nak jadi programmer, dia kena explore, buat sendiri, belajar programming lagi advance ke, buat programming sendiri ke, buat website sendiri ke, ataupun computer science lagi nak pergi bahagian apa. Dia banyak jurusan, dia banyak niche dalam computer science tu. Dia memang saya tak berani kata lambakan tu sebab kalau kita belajar course computer science, nak kerja apa? Kerja computer science, mana ada kerja computer science? Dia jauh lebih spesifik. So saya minta izin untuk berlainan hala tuju kalau nak kata lambakan. Sebenarnya graduan kena tahu spesifik position yang mereka nak untuk computer science tu, and then ambil subjek elektif, ambil kursus, ambil online course ataupun latih diri anda dalam bidang tersebut. Anda akan jadi sangat kompetitif ataupun akan jadi very highly marketable. So that's my point of view. Terima kasih. Baik. Computer science sangat luas Okey, salam Mac. Dalam keadaan sekarang, freelance business dah jadi demand. Insta famous, influencers. Adakah bidang ini memang jadi future untuk Malaysia berbanding mencari kerja makan gaji? Boleh tanyakan tak, Saudara Nick Akmal? Bidang influencer Okey, baik. Saya kena sebut di sini, iaitu saya tak sebut influencer lah. Saya kira ia adalah bidang kita jana duit sendiri, bisnes lah, keusahawanan. Right. Sama ada jadi influencer ke, jadi agent ke apa, keusahawanan lah. Tuan-tuan, usahawan dekat Malaysia sangat tak cukup. Sebab itu Perdana Menteri 7I waktu Tun M masih lagi Perdana Menteri, saat ujung dia lancarkan DKN 2030, Dasar Keusahawanan Negara 2030. Bersama dengan dasar ini turun banyak dana dan duit. Sebab itu MDET, apa lagi, Magic, PUNB, MARA banyak jalankan latihan untuk wujudkan businessman. Sebab itu kalau kita tengok siapa yang register dekat SSM tu, dia akan dapat bantuan grant one off. Macam tu je, dapat 1,000, dapat 500, dapat 800. Sebab nak menggalakkan bisnes. Maka kalau tuan tanya, potensi untuk bisnes sangat besar dekat Malaysia. Bila saya sebut bisnes tuan, jangan fikir meniaga selesai. Tak, dia saya ambil contoh. Bisnes kerjasama dengan research, teknologi dekat Tentra, NPDC Tentra. Mana-mana yang ada idea untuk buat bisnes teknologi base, boleh pergi kepada MTDC Tentra, pitch your idea, mereka akan bagi grant, mereka akan bagi guideline, mereka akan didik anda, bagi team, bagi incubator sebagainya sampai anda berjaya, sampai dapat tubuh company yang berhad, dan the aim is to be public listed lah. Alright. So benda itu memang sangat digalakkan, banyak inisiatif. So memang high chances ataupun sangat bagus untuk pergi. Namun tak semua orang boleh explore bidang keusahawanan lah sebab jiwa dan juga perjalanannya sedikit berbeza daripada mindset makan gaji. Kemudian kalau tanya pasal influencer ni, saya tak berani komen sebab influencer ni bolehlah buat makan duit sikit-sikit. But my question is, will you grow as a person? Nak jadi influencer, buat review. Now my question is, hujung anda kat mana? Apakah hujung anda memang duit je? Sayang, hidup kita bukan duit tuan-tuan.
Kalau kita kerja pulung-pulung, penat, lelah, menangis, keluar darah sebagainya, last sekali kena bagi 2.5% untuk zakat. Itu apa maksud dia? Hidup kita ni bukan pada hidup kita. Hidup kita adalah pada memberi. Kena pergi juga 2.5% pada komuniti. So, your end should not be about money semata-mata. Dia kena ada, you nak grow, you nak contribute balik. Mesti ada benda macam tu. Alright. So, saya setuju nak jadi influencer, but what is your end target? Jangan berhenti kat situ saja. Bukan semata-mata dapat duit mudah. Tak, bukan begitu. Dan saya nak kongsi satu cerita menarik. Tahukah anda, disebabkan influencer ni makin ramai, dekat China dah ada course macam degree macam tu lah, belajar jadi influencer. Belajar dapat kamera, belajar buka lighting, beli lighting equipment macam mana, belajar algoritma, belajar engagement. Course itu dibuat di China. Itulah benda yang kita, bukan kita lah, ini tak boleh. Itulah yang sepatutnya berlaku lah. Kita adapt dengan perubahan industri dengan laju. Allahuakbar. Thank you brother Nikmal. Okay, soalan brother Keith ni agak general. Soalan, isu lambatkan fresh grad tak ada kerja dan tawaran gaji yang terlalu rendah ni boleh selesai atau tidak akan ada penghujung? Macam mana nak pilih kerjaya kalau peluang kerja tu sendiri dah tak ada atau dah terlalu rendah, brother Nick Akmal? Okey, soalan tuan ni saya tak ada huraian yang praktikal lah. Yang praktikal buat apa yang saya bagi tahu tadi lah. Sebab isu ni dia tak boleh selesai dengan if you would like to listen to real problem, real solution, solution sebenar kepada pengangguran adalah selesaikan COVID cepat-cepat, baiki ekonomi, tarik pelabur. Dengan bila tarik pelabur pula jangan tarik yang kilang-kilang kerja biasa-biasa, tak. Kita tarik pelabur yang boleh provide medium and high skill job. Dengan medium, high dan juga high skill job ni akan provide medium and high income. Kita tak nak yang kerja kilang semata-mata. Sebab sekarang lambakan kerja bertaraf SPM dalam pasaran. Kalau anda tengok ni reality, buka my future job yang EIS tu, dia bagi tahu, dia war-warkan situ 700,000 kerja kosong. Itulah yang juga diwar-warkan dalam berita oleh menteri apa bala. Itu tak tepat. Baca laporan mingguan mereka, apa? Daripada 700,000 tu, majoriti kerja SPM sahaja. Itu bukan kerja yang setaraf ataupun berkualiti. Sedangkan lambakan yang menganggur adalah degree holder. Kerja orang bertaraf degree tak cukup. That's why kena improve adalah tambah banyak kerja bertaraf degree dan ke atas. Kita panggil sebagai medium atau high skill job. So solution dia adalah kena import, ambil pelabur, adjust polisi, pegang mereka sediakan. Kedua, kita kena pegang unicorn. Apa maksud unicorn ni? Dengan istilah adalah macam Grab, syarikat startup baru meletup, jangan bagi dia keluar Malaysia, pindah ke Singapura, pindah Indonesia, jangan. Kita kena pegang dia, bagi dia special treatment sikit supaya dia pegang, stay dan dia provide job opportunity. Yang ketiga, real solution adalah bisnes untuk dikembangkan. So itu kalau nak tanya real solution pada pengangguran. Pengangguran ni takkan habis, tetapi sebaiknya dia boleh dikurangkan kepada satu tahap yang boleh tolerate. Contoh dekat Japan, kadar pengangguran dia sangat rendah. Which is, walaupun dia menganggur, dia tidak membawa impact kepada social jenayah ke masalah household dan sebagainya. Cuma bila makin tinggi ni, dia ada taraf dia lah. Dia akan membahayakan berimpak yang lain-lain. Itulah kalau nak pandangan. Aduh, best gila. Best lah bro, serious best lah. Saya dengar awak punya ni. Kejap. Saya nak kena tapis soalan ni. Banyak sangat ni. Okay. Nak tanya space untuk malam ni daripada Embun. Kalau Master Science tulen contoh fizik, senang tak untuk sambung academician? Kalau tak ada kos pendidikan, sebab just ada master tak sambung PhD lagi, ada apa-apa nasihat tak? Saya tak faham soalan dia, brother ni Akmal. Boleh faham tak soalan dia? Saya faham bidang sains, cuma yang pendidikan tu saya tak faham. Kalau soalan dia dah ada master kemudian nak sambung PhD, ada peluang tak? Dia dah memang fokus nak jadi academician, so tak ada masalah untuk sambung. Bahkan dalam universiti awam, kalau nak jadi permanent staff, memang mereka prefer ada PhD. Itu memang semua orang tahulah. Okay. Dekat 1,800 orang. Okay, Assalamualaikum bro, boleh tolong jadikan recording? Alamak, tak ada recording lah guys, sorry. Okay, korang boleh tekan profile foto ni Akmal ni, lepas tu follow dia. Ada soalan yang aku tak baca, korang boleh direct tanya dia terus. Tapi aku rasa dia pun mungkin tak banyak masa lapang. Dan korang boleh tengok, jap, aku baru buka dia punya profile ni.
Brother ni Akmal ada website sendiri Website itu bukan website lah, itu satu, kalau tengok link tu saya buat community tu siapa nak tanya soalan kita saling bantu, macam tu lah. Okay, job search, saya tengah klik bro punya job search masterclass 5.0, dapatkan kerja idaman, gaji selayaknya dan di syarikat anda mahu tanpa perlu mengganggu lama. Right. Itu adalah kami punya kelas intensif yang akan berjalan Julai ni. Kelas ni memang khas untuk orang cari kerja ataupun struggle lah. Yang ini memang bro ada buat kelas? Ada. Alright. Memang dedicated untuk cari kerja lah. Okay, korang tekan profile foto dia. Lepas tu follow. Lepas tu kalau nak tengok apa yang dia tawarkan, bolehlah pergi website dia. Sekarang ni aku nak fokus balik. Boleh kita teruskan ke Brother Ni Akmal dengan soalan? Ataupun dah 1 jam ni saya nak tanya soalan yang kontroversi sikit? Boleh silakan. Okay. Alhamdulillah, aku rasa dekat 10-20 soalan ni aku tak baca. Biasa aku buat space 1 jam je. So malam ni mungkin panjangkan sikit. So request untuk jadi speaker pun ramai, dekat 5 orang. Okay, Faiz Najmi, brother masih ada dekat situ ke? Saudara Faiz Najmi? Boleh test mic? Masih di sini. Okay, so ni Akmal, saya nak ajukan soalan ni kepada brother Faiz. Dan mungkin selepas Faiz jawab, ni Akmal pun boleh bagi sepatah 2 kata. Boleh bro? Boleh insyaAllah. Okay, brother Faiz Najmi, kongsikan sedikit latar belakang bro. Saya kenal bro dekat Facebook, seorang mungkin pakar doktor, mungkin pakar kesihatan yang dah lama dekat luar negara, dekat Germany. Kemudian saya baca komen dan reply bro tentang penulisan status panjang brother saudara Alif Ahmad tentang pengkhianat negara. Okay bro Faiz, boleh teruskan, boleh mulakan. Okey, baik. Terima kasih kerana ada Twitter Space malam ni. So saya perkenalkan diri sendiri sikit. Saya Faiz Najmi. Saya belajar medik di Rusia dulu daripada tahun 2004, graduate 2010. Kemudian jadi doktor di Malaysia 5 tahun, buat takaful business dan dah pernah travel 100 negara. Kemudian saya sambung MBA di Jerman dan menetap di situ. Saya sebenarnya tak tahu apa kelayakan saya sampai dijemput diberi penghormatan pada malam ini untuk bercakap kan. Saya sebenarnya graduan tua, bukanlah graduan muda kan. Sebagai graduan tua saya tak tahulah apa kelayakan saya bercakap dekat dengan orang-orang muda yang memang struggle sekarang ni kan. Tapi saya pasti, apa yang saya pasti ialah graduan tua ke, graduan muda ke, semua kena tahu nilai mereka sendiri. Apa maksud saya ialah sebagai seorang graduan, kita akan, of course kita akan tercari-cari kerja kan, apa kerja yang sesuai sampai 6 bulan, setahun, mungkin 2 tahun ada. So macam seorang graduan MBA, ada, kalau di Malaysia saya tak tahulah, ada saya dengar orang boleh dapat 15,000, 20,000 senang, tak ada masalah, 30,000 pun boleh, bergantung pada industri lah yang berkaitan dan pekerjaan yang berkaitan. Akan tetapi untuk graduan yang bachelor memang sekarang tak senang kerana berlaku lambakan graduan seperti saudara Nia Kamal cakap, dan kebanyakan graduan ambil yang ambil position yang kurang daripada dia punya kelayakan tu. Maknanya dia jadi underemployment, dia jadi overqualified untuk satu-satu posisi tu. So apa yang saya nak cerita, macam contoh ya, dia saudara Alif Ahmad tu, dia cakap pengkhianat negara bagi siapa yang bekerja di luar negara. Kita tengok sedikit latar belakang macam contohlah Amerika dan Eropah. Mereka sendiri kan, mereka ikut pasaran tempatan dan keperluan masyarakat mereka. Mereka ikut market trend. Tapi di Malaysia bezanya ialah masih bergantung pada kerajaan semata-mata. Contohnya dari segi doktor dan cikgu kan. Doktor masih dalam doktor-doktor baru, graduan-graduan perubatan baru, mereka masih diambil dengan oleh kerajaan. Maknanya di swasta tak boleh ambil doktor-doktor graduan baru. Padahal di Eropah atau di Amerika boleh sebenarnya hal ini. Ataupun lambakan cikgu, lambakan engineer. So ini semua satu masalah kerana kita tak ada
position yang bagus, kita tak ada position yang cukup ya untuk graduan-graduan baru ni. So bila tak ada cari demand, saya punya cadangan ialah always jadi free agent. Maknanya free agent boleh cari rezeki di mana-mana saja di dunia ini. Sebab last saya check, Malaysia ni bukan negara komunis lah. So kita boleh jadi free agent di mana-mana negara di dunia, sama ada di Malaysia ke, Singapura ke, di China ke apa. So apa benefit dia untuk kerja di luar negara ni? Ialah satunya ialah meluaskan pandangan, meluaskan pengalaman dan network. Kerana apa? Orang India, orang China, orang Vietnam, orang Indonesia, mereka semua sanggup bekerja di luar negara. Kenapa orang Malaysia tak nak banyak ke luar negara? Sebab apa? Bila orang bukan setakat susah nak cari makanan Malaysia di luar negara. Saya di Jerman, di Düsseldorf kan. Nak cari makanan Malaysia setakat soyatin minuman soyatin tu je, Yos punya tu. Tapi makanan lain Malaysia susah pun nak cari. Orang Korea, orang Jepun berlambak-lambak di situ. Tapi kenapa orang Malaysia harus keluar negara? Supaya orang Malaysia boleh network, membuat network dengan orang tak kisahlah di tempat itu, tak kisah Korea, Jepun ataupun Eropah atau Amerika Syarikat, supaya mereka boleh datang sebagai pelabur ke sini. Kita sebagai orang yang boleh jadi bridge, kita boleh jadi jambatan hubungan antara mereka dan antara mereka dan pelabur kita lah, untuk melabur di Malaysia. So pada masa yang sama, saya tak tahulah, biasanya orang graduan-graduan di Malaysia akan of course cari kerja di Malaysia. Mungkin 1%, mungkin kurang daripada 1% yang akan cari kerja di luar negara. Kerana apa? Dia ada orang kata halangan masuk, ataupun masalah kata barrier to entry. Duit pakai banyak, tenaga pakai banyak, masa pakai banyak, network pakai banyak. Mungkin ada masalah bahasa, bergantung pada tempat yang kita yang di-apply tu. So So pada pendapat saya lah kan, yang saudara Alif tu kata, siapa yang bekerja, pengkhianat yang bekerja di luar negara, dia dah ditaja oleh kerajaan Malaysia, belajar di luar negara panjang, tapi mereka di situ mereka yang berfikiran bahawa ini pengkhianat negara, tak faham realiti sebenar industri ataupun industri pekerjaan di Malaysia kan. Bagaimana pasaran pekerjaan di Malaysia sekarang, pengangguran tinggi macam mana, ada underemployment macam mana. So mereka tak tahu orang cari kerja di overqualified, jadi retail, ada master tapi jadi retail, ada PhD joget-joget TikTok kan. So kita, benda-benda ni satu masalah lah sebenarnya. Ada PhD pun jadi influencer macam saudara Nik Akmal kata. So benda ni sebenarnya boleh jadi satu masalah dalam jangka masa yang panjang, kerana tak ada growth. Tak ada growth dalam kita punya skills, tak ada growth dalam kita punya network, tak ada growth dalam kita punya pengalaman kerja itu sendiri. So itu dari segi polisi lah. Dari segi saya rasa yang penting ialah siapa yang mampu jadi free agent, carilah rezeki ada di mana-mana di dunia. Itu pada pendapat saya lah. Berkenaan dengan post Alif di Facebook itu, saya tak setuju dengan cakap siapa pengkhianat, kerana mereka yang kerja di luar negara ada potensi untuk network dan bawa pelabur masuk ke dalam Malaysia, dan pada masa yang sama mengurangkan beban Malaysia untuk menanggung atau mengurangkan beban kerajaan Malaysia untuk bagi cari kerja pada mereka ini. So itu aja. Jazakumullah saudara Faiz Najmi. Nik Akmal, sedikit tambah-tambah sikit. Sebab saya ada macam mana bila saya baca tulisan Alif Ahmad tu, saya pun rasa macam benda tu tembak dekat saya juga. Tapi saya tak pakai duit kerajaan lah, saya pakai duit sendiri. Cuma
bila saya berada di luar negara, saya cari duit dekat luar negara, kemudian saya merasa kesenangan dekat luar negara, lepas tu pada masa yang sama tak ada inisiatif untuk bantu orang kita yang tersekat dekat Malaysia tu. Pandangan ni Akmal sendiri macam mana? Okay, baik. Saya ambil cara pandangan yang balance. Cuma mungkin istilah yang digunakan oleh post yang viral tu agak ekstrim. Mungkin ada ramai yang tak setuju lah. Okay, baik. Macam Tuan Pak Isnazimi kongsi, berada di luar negara, sebenarnya dia ada benda yang boleh leverage kan. They can connect. Contoh, nak cari investor dalam Malaysia mungkin mencabar. Kita kena mengharapkan geran-geran kerajaan. Tapi nak cari investor kat luar ada mudah. So, bila kita mampu tarik investor daripada Turki ke, daripada Middle East ke sebagainya, bawa projek itu wujudkan dekat Malaysia ataupun wujudkan dan kembangkan. So, benda itu akan jadi potensi yang baik. Dan tak sikit lah orang berjaya buat macam tu. Tarik investor, saya sendiri pun pernah bekerja dengan satu syarikat ni, tarik investor daripada Arab. 2 orang Arab. 2 orang ni kaya gila, individu. Dan dia boleh sponsor sampai juta-juta buat company, buat produk dan sebagainya dalam Malaysia. So itu antara benda yang bagus bila kita ada kekuatan bekerja di luar negara. Namun it backs tu kepada, saya percaya satu prinsip lah, patriotik lah. Kalau kita dah kerja luar negara, kita ada negara kita sendiri, tanah air kita, how can we contribute that? Yang jadi isu saya kira mungkin bacaan copyright, istilah copywriting, storytelling yang diberi itu adalah macam tak menyumbang langsung. Yang reti condemn je, memang kita pun pedih dengan. But if you are able to contribute in a way that anda boleh bawa investor ke, ataupun anda boleh kongsi kepakaran ke, mungkin kerja 10 tahun become a very good one dalam skill dalam bidang anda, balik Malaysia ke sebagainya. So itu tak jadi masalah, ataupun bagi pandangan saya, mereka bina kekayaan dulu, bina kepakaran and then patah balik. Cuma isu yang di situ adalah tak nak patah balik lah, nak stay kat sana. But my question backs, mereka yang stay kat sana, apa contribution anda pada tanah air kita balik? So saya suka beginilah. Orang, ada kawan saya stay kat Kelantan. Dia condemn kerajaan negeri Kelantan. Macam ni air ke apa. Betul. Jangan, kau tu siapa, jangan condemn. Dia pun kata, kau buka bisnes kat Kelantan ke kau buka bisnes kat KL? Kalau kau buka bisnes kat KL, kau diam. Aku yang buka bisnes kat Kelantan, aku bagi orang Kelantan makan, minum sebagainya. So aku berhak nak komen sekian-sekian. So saya rasa menlayari layar Zoom, siapa yang tak mengalami dia tak merasai. So memang lagi tepat orang berada pada tempat tu untuk beri komen tamat baik. Orang di luar tu anda kena banyak bertenang. Just find a way to contribute, itu saja. Kita ada tanah air kita. Alhamdulillah. Saya suka pandangan-pandangan yang boleh membalancekan lah, memberikan keseimbangan macam ni. Okey, saudara ni Akmal, adakah kita perlu teruskan? 1,700 orang masih mendengar, bro. Bagilah 5 minit, 10 minit lagi. Okey, bagi 5 minit. Okey. Kejap saya pilih soalan, saya tapis. Korang, okey, jangan marah dekat aku kalau korang rasa soalan korang aku tak baca, korang boleh follow ni Akmal dan tanya dia direct terus. Beliau sering buat space macam ni setiap malam rasanya berada ni Akmal. Seminggu berapa kali? Saya buat sempena PKP 14 hari. Okay, hari ni hari penutup lah. Lepas ni saya buat webinar lah. Oh, okey. Nice. Okey, kejap saya tapis soalan. Salam nak tanya sikit kepada panel. Mechanical engineering atau engineering tak related dengan IT masih relevan sebab semua preferred IT software engineering zaman sekarang. Aduh, kenapa IT tu tak huruf besar? Susah nak baca. Macam ni bro? Ni Akmal. Bidang engineering adalah evergreen, tuan-tuan, untuk maklumat. Apa maksud evergreen? Saya tak boleh nak kata dia kurang, saya tak boleh kata dia bertambah. Dia biasanya fluctuate macam tu je. Cuma yang berlaku perubahan adalah graduan tu dia terlebih, oversupply. Itu je isu dia sebenarnya. So kerja untuk engineer sentiasa ada. Cuma bagi mereka yang baru fresh grad ni, mungkin anda rasa mencabar nak fight. Tetapi setelah anda bina skill, insyaAllah dia akan sangat mudah nak masuk bertapak. Itu je. Okey, kejap saya baca sekejap soalan. I hope it's not too late. But I want to know, I want to ask, saya currently ambil diploma and looking forward to pursue biomedical science or genetic engineering. Are these courses actually still relevant for our country? Or which one would be more relevant?
Berat ni. Oi, berat ni. Saya tak berani bagi jawapan sebab saya sendiri kena buat research. Sebab spesifik sangat dia tanya tu. Baik. Saya kena minta Sorry Saya boleh jawabkan kalau sudi. Sila. Brother Faiz, kalau ada apa-apa nak tambah ke dengan soalan orang lain yang even Nik Akmal dah jawab pun boleh tambah. Faiz Nazmi, your stage. So saya tak boleh jawab untuk semua lah. Yang biomedical science tu dengan genetic engineering, kalau nak ambil masters is a very tapi adakah bagus di Malaysia? Kita tak tahu. Kita takkan tahu. Sebab apa benda ni orang kata ambil masa. So macam saudara Nik Akmal cakap tadi, bukan cari kos dulu tapi cari kerja dulu. Saya suka cakap, saya suka dia punya tips itu. So apa yang dia maksudkan ialah kalau nak teruskan masters, mula-mula cari kalau aimnya nak kerja di Malaysia, cari position tersebut di Malaysia. Maknanya yang mana genetic engineering ke biomedical science ke, biasanya di pharma company ataupun biotech companies lah yang berada di Malaysia. Ataupun kalau tak mau kalau nak venture luar-luar sikit, boleh pergi Singapura. Singapura pun memang suka orang Malaysia, memang suka saintis Malaysia. Sebab tu orang saintis Malaysia suka kerja di Singapura lah. Saya boleh kata dalam bidang pharma and biotech ada chance untuk grow, tapi adakah Malaysia akan ikut trend kenaikan ini ataupun trend naik ini? So itu saya tak boleh nak kata. Sebab kita tak tahu macam mana arah tujunya nanti ya, selepas COVID, selepas vaksinasi semua ini, akan tetapi macam contoh di kebanyakan negara maju seperti negara dekat di Jerman tu ya, mereka sangat inovatif dalam healthcare. Maknanya sangat inovatif dalam biotech. Mereka lah pencipta Comirnaty punya ataupun Pfizer punya vaksin itu. Mereka lah yang cipta banyak jenis scientific innovation, scientific breakthroughs. Mereka lah semua buat semua benda ni. So sebab itu di Jerman contohnya biomedical engineering ke ataupun genetic engineering tu sangat-sangat diperlukan. Siapa yang ambil masters tu memang akan sambung sampai PhD, akan pergi ke pharma company. Memang satunya akan dibayar bagus dan kerja pun bagus dan dan tak ada masalah underemployment dan sebagainya lah. So ini adalah kalau nak decide untuk buat masters dan nak cari kerja di Malaysia, first cari kerja macam tips Nik Akmal tu, cari position yang available di pharma companies di Malaysia dulu. Kalau tak ada, then probably not worth it. Tapi kalau terbuka untuk kerja di luar negara seperti Singapura ke Jerman ke Korea ke atau apa, then probably you can still go ahead with that lah. Itu saya punya tips lah. Sebab biasanya di waktu krisis ekonomi, orang kebanyakan suka sambung belajar. Siapa yang mampu, dia akan suka terus sambung belajar untuk develop skills baru, pengetahuan baru, sama ada MBA ke atau informatics ke ataupun apa-apa engineering ke ataupun biomedical ke, sampailah ke tahap PhD. Dan begitulah orang di waktu ekonomi krisis, dia akan terus sambung belajar untuk dapatkan all this new skills, termasuklah digital course macam Coursera atau Udemy tu. So that's it lah from me. Okay, saya rasa soalan daripada saudari ni agak menarik. Saya ajukan kepada Nik Akmal dengan Faiz Nazmi juga. Mac, macam mana kita boleh kerja luar negara? Nak start dari mana? Boleh share tak? Saudara Nik Akmal, 2 minit. Faiz Nazmi, 2 minit. Saya tak ada pengalaman kerja luar negara ni. Saya reserve komen tu, saya serah pada orang yang lebih pakar lah, ada pengalaman. Baik, Faiz Nazmi, macam mana kerja luar negara? Jalan yang biasa orang masuk untuk kerja luar negara ialah melalui jalan pendidikan, ataupun jalan melalui company yang sedia ada, dan dia ada cabang-cabang di luar negara lah. Contohnya kalau kerja di Boehringer Ingelheim tu pharma company ataupun Siemens ke apa kan, dia ada cabang di Jerman. So siapa yang kerja di Malaysia mungkin boleh minta transfer untuk kerja di Jerman untuk ambil pengalaman atau apalah. So
Itu dua cara yang orang biasa pakai, dan yang satu lagi ialah pendidikan lah. Pendidikan contohnya di kebanyakan negara Eropah ialah sama ada free ataupun murah lah, yang mahalnya ialah sewa dan kos sara hidup lah. So itu caranya untuk kerja ke luar negara. Ada ataupun cara kerja di luar negara, ada beberapa benda yang perlu difikirkan, seperti nak kena duit. So simpanan kena ada sekurang-kurangnya RM50,000 hingga RM100,000 untuk dibawa keluar dan digunakan di luar negara tersebut. Dan kena habiskan banyak masa berpindah randah untuk fikir mana nak menetap, untuk cari rumah, untuk buat apa semua ini, buat setup internet, cari telefon, semuanya lah kan. Kemudian nak kena network dengan orang tempatan juga. Network dengan orang tempatan supaya apa, kita senang hidup lah, kita senang tahu mana nak buat apa kan. Kita senang nak cari kerja, kita senang nak faham bagaimana situasi tempatan kat situ, apa berita corona, nak kena pakai mask macam mana, vaksin macam mana kan. So pada masa yang sama kena spend masa juga. Siapa yang nak cari kerja di luar negara kena spend banyak masa lah, bertahun-tahun juga boleh kata. Tapi kalau tak mula sekarang, kita tak akan tahu. So siapa yang nak dalam bidang sains yang nak kerja di luar negara, contohnya saya selalu nasihatkan houseman yang sekarang ni lambatkan doktor di Malaysia, sampai doktor kena tunggu 12 bulan 18 bulan untuk untuk cari kerja di Malaysia. Saya kata adik-adik, you all belajar satu bahasa lain, tak kisahlah English ke, Jerman ke, Korea ke, Jepun ke, cari kerja kat situ. Cari kerja kat sana kerana mereka perlukan doktor. So brush up your language skills, brush up your medical skills, and then cari kerja di luar negara. So itu satu hal ialah masalah bahasa. Samalah kalau ada lambakan engineering graduate ke, lambakan siapa lagi graduate yang berlambak ya. Saya tak pasti sangatlah. Yang saya tahu ialah houseman lah, sebab itu dalam medical, dan itu bidang yang saya pernah lalui lah. So saya akan sentiasa nasihatkan, kita free agent, kita bukan kita boleh bergerak ke mana-mana di dunia ni, kita boleh cari rezeki di mana-mana di dunia ni, tak ada masalah. So bagi saya benda-benda yang harus difikirkan ialah duit, tenaga, network, masa atau mungkin bahasa. Dan saya rasa yang paling senang ialah untuk orang Malaysia, pakar-pakar di Malaysia ialah pergi Singapura. Kalau nak cari kerja secepat mungkin lah. Sebab apa, kita nak cari kerja untuk tampung kehidupan kan. So Singapore is a good option. Kalau tak, dan boleh cari di mana-mana tempat di dunia. Itu aja. Okey, jazakumullah saudara Faiz Najmi, saudara Ni Akmal, ramai puji. Space malam ni meletup-letup. Okey, saudara Ni Akmal, saya nak minta sedikit ruang untuk berikan kepada saudara Ahmad Zarif yang baru masuk, sebab rasanya beliau berada di Switzerland, yang ada background chemical engineer, ex-Petronas, diploma from ENSIC Nancy, France. Saudara Ni Akmal, boleh tak kita bagi ruang kepada beliau? Sangat boleh, saya pun dah dengar. Jazakumullah brother. Ahmad Zarif, speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Max, saudara Nick, dengan saudara Faiz. Jadi nama saya Ahmad Zarif bin Ahmad Zahril. Saya merupakan ex-scholar chemical engineering Petronas di negara Perancis. Sekarang ni saya berkhidmat di Switzerland. Nak dipendekkan ceritanya, saya graduate pada tahun 2017. Saya serve bond saya 5 tahun, saya serve 3 tahun. Lepas tu saya dapat offer kerja di Singapura dengan satu company Switzerland, which is the world's largest fragrance and flavor company in the world. Dan sekarang ni saya berkhidmat di Switzerland for 1 year and a half untuk training, internal training, untuk belajar some engineering stuffs from the internal staffs. Jadi jawab pada soalan yang ditujukan, which is how to work overseas. Jadi I would like to bounce on apa yang saudara Faiz utarakan sebentar tadi, which is one of the best ways to get jobs overseas ialah melalui jalan education. Maksudnya whether it's by doing your degree or diploma, masters or MBA abroad. Trust me, it is one of the easiest ways untuk dapat kerja overseas. Kalau dekat UK, contohnya, kalau you grad with minimum a bachelor's or masters, tak silap saya, you have 1 year and a half untuk cari pekerjaan.
Di France it's 1 year. Di Germany it's 1.5 tahun. Dekat US it is 1 year tapi extendable to 3 years. After that you have to look for a green card. Kena apply green card and it's a lottery. So maksudnya education ni merupakan salah satu cara yang paling senang untuk dapatkan kerja dekat luar negara. Okay. Kalau yang dah grad lama etc, saya sering kali katakan kepada orang buat MBA. MBA pula make sure MBA tu datang from reputable overseas punya institutions. Sebab MBA ni is very related to the brand of the MBA. It's not just a degree. This is another chapter. Bila saya dekat France baru saya faham yang degree ni is not a degree. Degree, masters, diploma, whatever it is a passport. It's a passport that allows you to climb up the social ranks. And bukannya macam nak cari kerja saja. Konsep ni dekat negara-negara maju semua orang tahu. Okay. Jadi saya memang talking about France and Germany, I had the chance, Alhamdulillah, about scholarship to study ke negara Perancis. I really recommend. Just now, Saudara Faiz juga ada mengutarakan cadangan to master a third language. I totally agree with this. Tapi of course, firstly kita kuasai English dulu. Next is to kuasai a third language. Third language ni Perancis dekat Germany, to be frank ya, ni mungkin tak ramai orang tahu. 1 year dekat public university dekat Germany, 1 year tuition fee 250 euro. Kali 5, berapa? Sorry. 1,250 ringgit. You do the math. It's very... Ringgit ke euro? 250 euro. Euro. 250 euro. Kali 5. Okay. Kali berapa? 1,250 euro lah. Convert ke ringgit. Ringgit. Sorry. Convert ke ringgit. Okay, sorry. Jadi sedangkali saya nampak anak-anak muda kan, kadang-kadang dia kata, Ustaz, aku nak nak buat degree MN, Master of Engineering dekat London, etc. Good, if it's a reputable university, then go ahead. Tapi if it's only a second or third tier uni, it's not worth it. Tak berbala pada hemat saya lah. Different people have different reasoning. Tapi my personal recommendation is that, go to Germany, go to France untuk dapatkan that competitive advantage. Maksudnya, and then from there, what's good in France and Germany as well, is that almost every year, you can get to do internships dekat industri. Saya sendiri, saya pernah intern dekat lebih 4 company di negara Perancis. BASF, the world's largest chemical company, L'Oréal Paris, dekat Paris, Sanofi, which is the world's top 5 biggest pharmaceutical industry. Final semester I got to go to MIT dekat US. So all of these experiences yang akan membolehkan kita, anak-anak muda kita bersaing. And before I hand back the floor to Saudara Mac, I like to leave everyone with this very idea. Saya datang ke Singapore baru saya terbeliak mata saya belajar idea ni. Dekat Singapura, mereka ada this quote. Dia cakap, we want to lift the bottom, but we never cap the top. Maksud dia apa? Maksudnya dia nak tolong rakyat dia yang susah. Yang B40, whatever the term you want to call it. Tapi at the same time, anak middle class dengan upper class mereka bantu. Mereka cakap apa? You guys, korang kena kejar dekat luar negara. Balik, pergi kerja dekat luar negara, bina startup, 5 years, 10 years. Balik Singapore, bina your own startup, bina your own company. So that bila you bina your own company dekat Singapore, you can create jobs for the local Singaporeans. And that is how you create a very healthy ecosystem. And bukannya macam, balik kita just nak cari kerja dan sebagainya. So yeah, I hope that banner startup dekat Singapore bagi pekerjaan dekat orang Singapore. Macam tu, Bro Zarif. In a way, yes. Tapi kalau let's say lah dia tak bina startup pun kan, I always believe like, contohnya, I always believe that anak-anak muda kita yang berpotensi tinggi pergi ke luar negara, bina your brand overseas. Bina your brand overseas secara tidak langsung, kita create a job for locals. Maksudnya kalau let's say I give one example, let's say kalau ada satu CEO, okay, let's say I give one example, one head of engineering, dia middle manager, head of engineering dekat oil and gas company. Kalau this person go to Singapore and then dia kerja dekat sana, secara tidak langsung dia sudah mengosongkan position head of engineering dia dekat Malaysia. So someone else can get that job.
and then that someone else akan create another position. Jadi secara tidak langsung nampak tak mobility, social mobility dekat negara kita ni very fluid. Orang B40 boleh naik M40, orang M40 boleh naik T20, orang yang T20 kat Malaysia boleh jadi T20 dekat Singapore, etc. So whether or not that person creates a startup, kalau dia create startup dapat create 1,000 jobs, alhamdulillah. If not, then at least they create that social mobility lah yang saya katakan tadi. Hope that answers Saudara Mac ya. Okay, jazakumullah. Best. Tak ada yang tak best. Bila saudara Zarif cerita siapa yang ambil MBA contohnya di universiti saya, mereka boleh jadi unicorn ataupun decacorn. Tahu tak unicorn tu apa? Which uni Tuan Faiz? WHU Otto Beisheim School of Management. Itu dia orang kata top 100 lah. Top tu dekat Germany apart from Uni Mannheim. Yes, bukan Mannheim tapi dekat Düsseldorf. Tapi yang seronoknya ialah siapa yang buat MBA, yang buat yang venture to start up daripada universiti saya, ada beberapa company, rasanya 5 atau 6 company yang dah jadi unicorn. Maknanya dia orang $1 billion valuation. $1 billion valuation dia orang create pekerjaan dekat Germany. Orang Germany bagi keran, bagi subsidi macam-macam. So yang seronoknya ialah bila kita ada pengalaman bekerja di luar negara, kita boleh buat bila kita dah punya business, kita dah establish di luar negara dan kita nak tolong anak-anak kita, saudara-saudara kita di negara sendiri, tak ada masalah. Boleh kita boleh later on invest dalam negara pula kan. So itu yang saya saya cadangkan siapa-siapa anak muda yang nak ambil MBA selepas beberapa tahun bekerja, teruskan, tak ada masalah. Lagipun di Germany dan di France murah tuitionnya, yang mahal ialah cost of living lah. Tapi pada masa yang sama saya nak ceritakan ialah di MBA ni bukan setakat satu degree aja lah. Orang kata degree ni overrated kan. Dia ialah macam saudara Zarif kata, pasport untuk naik tangga macam social mobility pada M40, social mobility. So macam di Malaysia kita dah terlampau banyak orang pegang degree dan degree tu tak menaikkan social mobility. Mungkin MBA akan menaikkan, kita tak tahu, Allah Allah. Best gila lah malam ni. Indeed. Yeah. Okay, Brother Nick Akmal masih di situ? Ya, saya. Okay, saya cadangkan untuk next space, Brother Nick Akmal jadi speaker atau host. Kemudian kita jemput 2 orang ni cerita pasal kehidupan dan pekerjaan luar negara. Macam mana bro? Menarik tu. Boleh. Sebab bro pun ada banyak data, bro pun banyak buat you punya job search masterclass tu, saya pun tengok sangat-sangat membantu. Lepas tu Zarif pun ada kat Switzerland, Faiz pun ada background Germany. Okay, 11.40 dah bro. Macam mana? Next time kita sambung. Mungkin boleh bagi kata-kata penutup lah. Yes. Okay, kita mula daripada siapa dulu? Okay, daripada last dulu lah. Brother Zarif daripada Switzerland. Okay. 1 minit. Okay. 1 jadi, minit kata penutup 1,700 orang yang mendengar. Kasih semangat sikit. Jadi, okay. Boleh. Jadi, 2 benda je saya nak bagi kata penutup ni. Saya punya one of my favorite quotes is this one. If you have a choice, pick the best. Kalau tak ada choice, do your best. Jadi, whether it applies to scholarship, nak pilih bini ke, nak pilih apa course ke apa ke, if you stick to that, insyaAllah tanam azam, insyaAllah anda akan dapat yang terbaik. And the second thing is that saya faham yang alhamdulillah I got the chance scholarship etc. Tapi saya sering kali katakan that Malaysian universities are very good universities. Tapi ini apa yang saya belajar tau. Malaysian universities ni ramai kawan saya yang UTM, UM, USM yang betul-betul world class, tapi malangnya mereka takut. Sedangkan saya cakap ramai daripada public unis Malaysia yang sambung masters dekat Cambridge, dekat Oxford, dekat top universities worldwide, and they become very good. Jadi saya nak share dengan anak-anak muda Malaysia kita yang don't sell yourself short.
kita punya talents ni, engineering talents ni, kita ni merupakan bangsa, to be honest, kita merupakan bangsa Malaysia ni bangsa yang punya potensi yang amat tinggi. Jadi walaupun you degree you local, tapi mindset you kena world class. I always tell that mindset kena world class, result you kena world class. Bila dah ada you punya first degree from walaupun local university, tapi you punya CGPA tinggi, you boleh apply untuk dapatkan scholarship ke luar negara. As a matter of fact, millions, if not billions of dollars every year go unawarded sebab tak ada orang nak apply. Jadi imagine if we tap into this underutilized resources untuk anak-anak muda Malaysia kita, insyaAllah memang cerah masa depan negara kita. Alright, itu sahaja. Back to you, Mac. Yeah. Tapi suara Zarif macam ada suara Syed Saddiq sikit dah. Tak ada lah, tak ada. Okay. Dengan dakyah rasanya, tak ada. Okay, Abang Faiz Najmi, kata-kata terakhir 2 minit, brother. Okay. Next space kita akan jemput, bro. Okay. Sebenarnya macam saudara Zarif macam dah ambil semua apa yang saya patut cakap, tapi just tambahan lah. Saya boleh kata, be so good that you cannot be ignored. Maknanya have a sense of mission, have a sense of purpose. Don't sell yourself short. Invest in powerful knowledge. Speak foreign language, tak kisahlah nak bahasa Mandarin ke, nak bahasa Jerman ke, bahasa France ke, bahasa Jepun ke, Korea ke. Build global networks. So my point is, have a world-class mentality. Be so good that you cannot be ignored. Kenapa? Sebab kita hidup bukan setakat nak makan gaji kemudian mati. Kita hidup nak tinggalkan satu legasi, kita hidup nak tinggalkan satu benda yang bermakna untuk keluarga kita, untuk negara kita, untuk anak-anak kita. So benda-benda ni ialah benda yang kita harus fikirkan, tapi one step at a time. Untuk graduan-graduan yang baru, yang lama mencari kerja, jangan putus harap. Itu aja. Jangan putus harap, but at the same time do your best whatever you do. Okay? Itu ajalah pada saya. Okay, jazakumullah brother Faiz Najmi. Okay, tetamu kita Ni Akmal, berkobar-kobar, berapi-api malam ni. Kata-kata penutup 3 minit, brother. Baik. Pertama sekali saya cakap terima kasih pada Alright, Jun. Saya cakap terima kasih pada Mac untuk jemputan dan juga yang mendengar. Bagi saya pun ini first time kot saya join space sampai 1,700, 1,800 pendengar. So it means benda ni adalah benda yang orang tercari-cari ataupun anda ternanti-nanti. So on my end, tuan-tuan, kalau boleh malam ni siapa-siapa yang kongsi tips ke, petua ke, yang retweet ke, mari sama-sama kita guna hashtag ni. Kita buat hashtag kita sendirilah, iaitu kita graduan berkualiti. Alright, jangan downgrade diri sendiri. Sebab ramai graduan kerja biasa, kerja macam mana pun, dia suka downgrade. Aku biasa je macam ni, jenuh. Kita sangat high quality. Daripada sejarah, kita kaya dengan sejarah yang sangat hebat. So, siapa nak tweet-tweet sebanyak pasal dekat timeline penuh lah kat Twitter kan. So, mari kita guna hashtag kita graduan berkualiti. So, spread this awareness supaya nak bagi motivasi pada kawan-kawan yang menganggur, yang penat, yang letih dah PKP berterusan. Just give them motivation. Kita graduan berkualiti, hopefully mereka jumpa petua-petua kita. Okay. Kedua adalah enjoy the process and respect the outcome. Proses ni adalah proses mematangkan, tuan-tuan. Carbon, kalau bahasa paling mudah carbon macam biasa maintain carbon jadi pencil je lah. Tapi carbon under pressure for a long time, immense pressure, akhirnya dia akan jadi diamond ataupun brilliant. So proses itu akan mematangkan kita. Always enjoy the process, in the end respect the outcome. Dan yang terakhir, tuan-tuan, mungkin ada tanya mana datang data yang saya sembang ni. Engkau ni sembang kari kot. Okey, begini tuan-tuan. Saya baca data ni daripada pertama Jabatan Perangkaan DOSM, Department of Statistics Malaysia. Yang kedua adalah Talent Corp. Yang ketiga adalah EIS, Perkeso My Future Job. Yang seterusnya adalah KRI, Khazanah Research Institute. Ada kajian 500 muka surat at School Work Transition. So ini adalah data yang made available for you. Anda nak rujuk ke apa sebagainya tentang kebolehpasaran graduan dalam Malaysia. Memang kerja saya sebagai career persatu untuk baca benda ni dan adaptasi dengan provide solution for the community lah. Dan lain-lain itu info dalaman lah. So saya nak bagi tahu,
info yang saya kongsi ni tuan-tuan pun boleh baca dan dapatkan. It's not that saya goreng sahaja, I give you the resources so that you can find on your own. Tadi syukur. Itu saja daripada saya. Hopefully graduan berada kat luar sana sebab ramai sangat ni, saya kira sangat ramai yang terkesan. So anda adalah, you are the best educated generation dalam sejarah planet bumi, planet Malaysia ni. Trust me on that. You are the best educated generation. Tapi anda sangat susah dan dapat peluang pekerjaan dan sebagainya. Mungkin bukan salah anda 100%. Ia mungkin situasi dan sebagainya. So wallahualam, itu saja daripada saya, Mac. Terima kasih. Oh, best. Berapa jam? 1 jam 45 minit. Okey, jazakumullah Nik Akmal, jazakumullah Faiz Najmi, jazakumullah Ahmad Zarif. Korang tekan diorang punya profile foto, korang tekan follow. Kalau ada soalan pasal Switzerland, tanya Zarif. Ada soalan pasal Germany, tanya Faiz. Ada soalan pasal cari kerja, sangkut employment, underemployment. Semua benda tanya Nik Akmal. Aku rasa aku dah perkenalkan 3 orang hebat malam ni. Thank you kepada, aku rasa cecah 2,000 orang tadi pendengar. Tapi sekarang dah 1,700, 1,600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Boleh end the room. Tekan END dekat atas kanan. Thank you Zarif. Thank you Faiz. Thank you Nik Akmal. Alright. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam.